yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam ukhuwah kepada Al-Fadhil Ustaz dan semua sahabat pencinta ilmu yang direzekikan Allah untuk hadir dalam majlis ilmu pada malam ini. Syukur Alhamdulillah kita masih menjadi pilihan Allah. Kuliah maghrib kita ini di bawah saluran Google Meet adalah diurus takbir oleh Yang Berusaha, Pengurusi Gema Nur Iman, Puan Rosniati binti Mansur dan barisan ahli jawatankuasa Gema Nur Iman. Majlis kita ini akan dipimpin oleh Al-Fadhil Ustaz Haji Abdullah bin Haji Tuda dengan pengajian kita, pengajian berkitab Aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Bagi memberkati majlis, saya mohon ihsan Ustaz untuk memimpin bacaan umul kitab Al-Fatihah dan pahalanya kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, warganya dan para sahabatnya, para anbiya, para solehin, juga kepada kedua bapa kita, keluarga kita dan semua muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun telah kembali ke rahmatullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Untuk meneruskan majlis, saya dengan ini menyerahkan majlis ini kepada Al-Fadhil Ustaz Abdullah bin Tuda dengan penuh takzim. Dipersilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil huda wa dinil haqqi liyusirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Pertama-tama kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Kurnianya juga dapat kita bersama-sama pada malam ini dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah SWT mengiringi setiap tutur kata yang dikurniakannya menjadi rahmat dalam urusan duniawi kita dan urusan ukhrawi kita. Salam selawat, salam kebesaran ke atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta kaum keluarganya, para sahabat dan juga pada kaum muslimin dan muslimat. Khususnya kepada kedua ibu bapa kita. Sesungguhnya tidak ada yang lebih menggembirakan dan menyeronokkan hidup kita ini, melainkan kita duduk dalam majlis ilmu. Kerana ilmu tersebutlah merupakan nur dan cahaya dalam hidup dan penghidupan kita. Ilmu juga yang mengembirakan kita ataupun mendukakan kita. Justru kita jangan tinggal daripada duduk dalam majlis ilmu, insya-Allah. Kita teruskan kepada kelas pengajian kita. Pada muka surat 101 pada pelajaran yang ke-8, tajuk beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah. Apabila kita percaya kepada Allah, percaya bermaksud kita beriktikad. Kita beriktikad, meyakini dalam hati. Meyakini dalam hati tiap sesuatu
yang diperbuat oleh Allah Subhanahu wa taala merupakan tanda kewujudannya. Kedua, tanda-tanda tersebut merupakan tanda kebesaran, tanda keagungan, tanda kekuasaan dan tanda kekekalannya. Itulah kebesaran keagungan Allah Subhanahu wa taala. Di antara perkara-perkara yang kita mengiktikadkan pada pelajaran-pelajaran kita yang telah lalu, di antaranya kita mengiktikadkan, kita meyakini bahawasanya Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan sekalian alam dan sekalian makhluk yang di dalamnya. Kedua, kita mengiktikadkan juga bahawa hanya Allah Subhanahu wa taala sahaja yang berhak dipuji. Dan ketiga, hanya Allah Subhanahu wa taala juga yang memberi petunjuk, taufik dan hidayat kepada seluruh makhluk. Dan keempatnya, segala ibadat yang kita kerjakan hanya tertuju kepadanya, hanya semata-mata ikhlas kerananya. Dan keenam, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja segala hajat yang kita pohonkan. Yang ketujuhnya, kita mengiktikadkan bahawa Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kita dan mencipta segala perbuatan kita. InsyaAllah, kita sambung yang ke-8. Sebelum kita membicarakan yang ke-8, suka saya nak mengimbas kembali tentang tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakni fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah wahai Muhammad bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Sebelum kita membicarakan tentang kalimah tauhid la ilaha illallah, yakni apa yang terkandung di dalam kalimah tauhid, terlebih dahulu kita nak tahu tentang sifat al-uluhiyah. Kerana di dalam kalimah tauhid tersebut, tiada Tuhan melainkan Allah, dia terbahagi kepada dua bahagi. Satu, menolak. Yang kedua, isbat. Jadi sebelum kita membicarakan tentang nafi dan isbat, terlebih dahulu kita kena tahu tentang al-uluhiyah.
Apabila disebut al-uluhiyah, artinya ketuhanan. Artinya ketuhanan. Apakah makna ketuhanan? Apakah makna ketuhanan ataupun hakikat ketuhanan? Makna ketuhanan ataupun hakikat ketuhanan iaitu kaya Allah Ta'ala. Kaya Allah Ta'ala daripada tiap-tiap sesuatu yang lain. Dan berkehendak tiap-tiap sesuatu yang lain kepadanya. Jadi, tahulah kita sekarang, makna ketuhanan itu juga terbahagi kepada dua. Satu dinamakan istighna. Kaya Allah Ta'ala daripada tiap-tiap sesuatu yang lain. Dan yang keduanya, iftiqaru ilaih. Berkehendak tiap-tiap sesuatu yang lain. Jadi, apabila kita tahu akan perkara tersebut, iaitu makna al-uluhiyah. Tiada yang kaya melainkan Allah Ta'ala yang kaya daripada tiap-tiap yang lain. Lagi berkehendak yang lain kepadanya. Maka yang demikian, sabitlah makna la ilaha illallah itu tiada yang kaya. Tiada yang kaya daripada tiap-tiap sesuatu yang lain dan berkehendak tiap-tiap sesuatu yang lain melainkan Allah Ta'ala. Jadi, saya ulang lagi, yang demikian sabitlah makna la ilaha illallah tiada yang kaya. Tiada yang kaya daripada tiap-tiap yang lain. Dan berkehendak yang lain kepadanya. Melainkan Allah Ta'ala. Maknanya Allah Ta'ala tidak berkehendak. Selain daripada itu, berkehendak. Saya mengingatkan kenapa saya nak ulang kaji ini, sebab dia menyentuh bab akidah. Setiap apa yang dikatakan di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah ni, semuanya dia terkandung di dalam kalimah la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Tetapi yang mahsur makna al-uluhiyah itu, iaitu keadaan Tuhan. Keadaan Tuhan yang disembah. Keadaan Tuhan yang disembah. Dengan sebenar-benarnya, maka lazim daripadanya, ia kaya daripada yang lain dan berkehendak tiap-tiap yang lain kepadanya. Yang demikian jadilah la ilaha illallah, tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya melainkan Allah. Yang melazimkan dengan sifat istighna dan iftiqar. Apa dia sifat istighna? Kaya Allah Ta'ala daripada tiap-tiap yang lain dan berkehendak tiap-tiap yang lain kepadanya. Berapakah sifat yang terkandung di dalam istighna?
berapakah sifat yang terkandung di dalam iftiqaru ilaih. Artinya, berapakah sifat yang terkandung kaya Allah Ta'ala daripada tiap-tiap sesuatu yang lain. Artinya apa? Allah Ta'ala tidak berkehendak kepada yang lain. Itu arti dia. Iftiqaru ilaih artinya berkehendak tiap-tiap sesuatu yang lain. Yang lain semua berkehendak kepada dia. Tapi kenapa? Jadi, kita nak kenal sifat-sifat yang terkandung di dalamnya. Baru kita tahu apa yang ditulis oleh pengarang ni. Baru kita faham tentang akidah kita dan baru kita yakin mengiktikadkan. Itu tujuan saya nak mengimbaskan kembali. Sebab setiap pengajian asasnya adalah tauhid. Tauhid. Jadi sifat-sifat yang terkandung di dalam istighna, iaitu ada 11 sifat. Ada 11 sifat. Yakni sifat wujud, sifat kidam, baqa' muhalafatu lil hawadis, qiyamuhu ta'ala binafsihi, kemudian sami' basar kalam. Kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakaliman. Maknanya 11 sifat. Itu dikatakan kaya Allah Ta'ala. Jika Allah Ta'ala tidak ada 11 sifat tersebut, tidak dinamakan Allah Ta'ala kaya. Apa sebab? Sebabnya, apabila Allah Ta'ala dia tidak bersifat wujud, dia tidak bersifat kidam, tidak bersifat baqa', tidak bersifat mukhalafatul lil hawadis, nescaya dia berkehendakkan kepada Tuhan lain daripada dia untuk menjadikan dia. Jadi maknanya tidak kaya Allah Ta'ala. Disebabkan dia bersifat wujud kidam baqa' muhalafatul hawadis, maka kaya Allah Ta'ala. Jika dia tidak ada bersifat qiyamuhu ta'ala binafsihi, nescaya dia tidak boleh berdiri dengan sendirinya. Dan kalau dia tidak pula ada bersifat sami' basar kalam, kaunahu basiran, kaunahu sami'an, kaunahu mutakaliman, nescaya dia berkehendak kepada, meminta pertolongan kepada kelemah-kelemahannya. Mustahil. Jadi tidak kaya Allah Ta'ala. Apabila disebut dengan iftiqaru ilaih, artinya berkehendak tiap-tiap sesuatu yang lain kepadanya. Apa sebab kita berkehendak? Sebab Allah Subhanahu Taala bersifat wahdaniyah. Wahdaniyah. Saya tidak menguraikan apa erti sifat-sifat tersebut. Wahdaniyah, kudrat, iradah, ilmu, hayat. Baru diikuti dengan kaunahu, qadirun kaunahu, maridun kaunahu, ilmun kaunahu. Sampai kepada 9 sifat. Jadi keadaan Allah Ta'ala menunjukkan dia itu maha kuasa, maha agung, dan maha-maha dan kekal. Dengan sifat-sifat tersebutlah
kita berkehendakkan kepada dia. Satu, berkehendakkan. Dia yang menjadikan kita, dia yang mencipta kita. Segala perbuatan kita, dia yang memenuhi keperluan kita. Itu sebab dia katakan Allah Ta'ala itu kaya daripada tiap-tiap sesuatu yang lain dan berkehendak kita kepada dia. Itu secara ringkas. Walaupun ringkas, tapi saya rasa saya dah bagi detail juga sedikit. Baik, kita sambung yang ke-8. Mengiktikadkan. Mengiktikadkan. Apa artinya? Meyakini bahawa Allah Ta'ala yang berhak disembah. Itu sebab tadi saya kata, saya menghuraikan perkara tersebut. Allah Ta'ala yang berhak disembah. Bahawasanya tiada Tuhan melainkan Allah. Tuhan di sini bukan dimaksudkan Tuhan-Tuhan berhala, Tuhan-Tuhan Tok Kong, Tuhan-Tuhan Kristian atau apapun Tuhan. Bukan. Maknanya tiada Tuhan di sini, tiada Tuhan bersifat dengan kekurangannya. Saya ulang balik. Yang dimaksudkan tiada Tuhan di sini ialah, saya tak mengambil secara detail, tapi secara dasarnya, kita menafikan, menolak kepada kekurangan sifat-sifat Allah SWT. Mustahil. Itu sebab kita tu menyembah Allah Ta'ala. Satu. Kedua, keadaan Allah Ta'ala yang saya katakan tadi. Keadaannya keadaan yang berkuasa. Keadaan yang berkehendak. Keadaannya yang mengetahui. Keadaannya yang hidup. Keadaannya yang esa. Keadaannya yang berkuasa. Itu pasal kita tu menghadapkan diri kepada dia. Mengiktikadkan bahawa Allah Ta'ala yang berhak disembah. Meyakini bahawa hanya Allah Ta'ala saja yang disembah. Pasal yang lain lah, tak ada. Lah. Tuhan yang hidup selama-lamanya. Tuhan yang hidup selama-lamanya. Artinya sifat hayat. Sifat hayat yang hidup selama-lamanya, apa hakikatnya? Hanya Allah Ta'ala saja yang bersifat hayat. Selain daripada Allah, tak ada bersifat hayat. Sebab sifat hayat tu berdiri pada zat Allah Ta'ala, menjadikan prasyarat kepada sifat kesempurnaannya. Ingat tu, itu tauhid. Yang menjadi prasyarat kepada semua sifat dia, sifat sempurna dia. Tentulah Allah Ta'ala bersifat hidup. Apabila dikatakan hidup, barulah dia itu menjadikan kita, mencipta segala perbuatan kita. Maknanya, apabila dia menjadikan kita, makna perbuatan dia daripada sifat kudrat, iradah serta ilmu dia. Maka jadilah kita. Sifat kuasa dia, sifat kehendak dia, sifat dia mengetahui. Maka jadilah kita. Tahulah kita sekarang ni, jadi kita ni adalah jadi daripada kesan sifat dia. Dan yang mentadbir makhluk di dalam ini, di alam ini. Apabila disebutkan kata mentadbir makhluk di alam ini, maknanya tak ada yang mentadbir melainkan takbir Allah. Tak ada yang berkuasa melainkan Allah Ta'ala yang berkuasa. Allah Ta'ala yang menghendaki kita duduk pada malam ni.
Itu yang kita nak mengiktikadkan perkara tersebut. Kita meyakini. Kalau beriktikad, kita meyakini dalam hati. Iktikad, yakin. Apabila kita dah yakin, itulah akidah. Inilah pegangan baginda Rasulullah SAW. Akidah ahli sunnah wal jamaah. Akidah tak berubah. Dan yang memiliki langit dan bumi. Dan yang memiliki langit dan bumi. Maksudnya apa? Apabila dikatakan langit dan bumi merupakan makhluk. Makhluk ni apa? Yang dijadikan oleh Allah SWT. Dia yang memiliki. Termasuklah kita ni. Dimiliki oleh Allah SWT. Bahawasanya kita tidak memiliki sesuatu. Melainkan dimiliki oleh Allah SWT. Jadi kita nak tahu, nak sedar perkara tu. Itulah tauhid kita kepada Allah SWT. Apabila katakan tauhid kita kepada Allah Ta'ala, barulah kita sedar. Hidup dan mati aku ni betul-betul atas dasar tauhid. La ilaha illallah. Kedua, barulah aku sedar. Bukan aku yang mengucapkan kalimah La ilaha illallah. Melainkan ilmu yang mengucapkannya. La ilaha illallah. Dan tidak ada sesiapa yang boleh memberi pertolongan. Dan tidak ada sesiapa yang boleh memberi pertolongan. Ingatlah, sesama kita ada yang memberi pertolongan. Hakikatnya siapa? Allah Ta'ala nak memberi pertolongan. Itulah kepada kita. Ucap terima kasih kepada yang memberi pertolongan. Hakikat memberi terima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Barulah kita memandang. Nak berterima kasih dengan Allah Ta'ala, kita pandang kepada sifat Allah. Sifat Rahman. Sifat Rahim. Sifat pemurah dia. Sifat kasih sayang dia. Kalau orang rumah hidangkan kita nasi, kita nampaklah sifat Rahman, Rahim dia. Sifat kasih dan sayangnya Allah SWT. Sebab apa? Dia pun tak ada daya dan upaya. Dia pun atas taufik hidayat Allah Ta'ala. Kalau kita pula, ini yang kita nak yakin. Iktikad, yakin. Aku juga tak ada daya dan upaya. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tak ada daya upaya pun aku nak menolak keburukan ke, aku nak membuat kebaikan ke, melainkan daya upaya Allah SWT. Kalau kita dapat berbuat baik sekarang ni. Akhirnya apa? Allah Ta'ala perintah kita supaya ingat kepada dia. Ingat kepada dia. Mudah-mudahan dia ingat kepada kita. Ingat ni apa? Zikir. Allah, Allah, Allah. Bagaimana kita nak ingat kepada dia? Kita memandang sesuatu. Kita memandang sesuatu. Semuanya tertuju kepada sifat kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kecuali dengan izinnya. Kecuali dengan taufik dan hidayatnya. Kecuali dengan kudrat iradah serta ilmunya. Itu dia kata, kecuali dengan izinnya. Izin ni apa? Izin Allah Ta'ala. Kecuali dengan petunjuk dan pertolong Allah Ta'ala. Kecuali dengan kudrat iradah serta ilmu Allah Ta'ala. Maka dapatlah aku duduk dalam majlis ilmu ni. Jadi, tahulah kita sekarang. Fahamlah kita sekarang. Yakinlah kita sekarang. Bahawa kita dapat duduk bersama ni pun atas taufik hidayat Allah Ta'ala. Kenapa Allah Ta'ala menghantar kita duduk dalam majlis ilmu ni? Sebabnya, tanda kewujudan kasih sayang Allah Ta'ala. Tanda sifat Allah Ta'ala. Apa pengajarannya? Apabila kita memandang semua jemaah ni, semuanya itu adalah kita nampak sifat kasih sayang Allah Ta'ala.
Jadi kita memandang dengan kasih sayang Allah Ta'ala. Saya boleh juga duduk di depan dengan sebab dengan kasih sayang Allah Ta'ala. Memandang semua sekali dengan kasih sayang Allah Ta'ala. Tidak ada yang lebih besar rahmat Allah. Kasih sayang Allah Ta'ala lah. Baru kita dapat tahu faham. Oh, barang siapa duduk dalam majlis ilmu, seolah-olah dia duduk di taman taban surga. Jadi kita sekarang dapat duduk dalam majlis ilmu. Apa hakikatnya? Allah Ta'ala hantar kita. Dia hantar ni adalah dengan kasih sayang Allah Ta'ala. Maka dengan kasih sayang Allah Ta'ala lah aku duduk dalam majlis ilmu ni. Fahamlah kita lagi, faham dan yakin. Nak masuk surga tentu dengan kasih sayang Allah Ta'ala. Bukan dengan amal ibadat kita. Itulah tauhid. Nak masuk surga Allah Ta'ala bukan dengan amal ibadat. Tetapi dengan kasih sayang Allah Ta'ala. Sebab dengan kasih sayang Allah Ta'ala lah maka boleh kita berbuat amal dan ibadah kepada Allah. Jelas terang di dalam firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Diharapkan ayat ni menjadi satu kelaziman setiap kali lepas solat. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man zalladhi yashfa'u indahu illa biiznih ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. Sadaqallahul azim. Artinya, Allah itulah permukaannya. Maknanya tidak ada yang wujud melainkan Allah. Tiada Tuhan yang disembah melainkan Dia. Tiada Tuhan yang disembah melainkan Dia. Itulah sebab saya menjelaskan permukaan tadi. Supaya kita tahu kenal tentang keadaan Allah Ta'ala yang bersifat istina' dan iftikar. Itu sebabnya kita menyembah Allah. Dah tiada yang lain dah melainkan Dia. Itu maksud dia. Yang tetap hidup. Maknanya Allah Ta'ala tu tetap hidup, sungguh hidup, benar hidup. Berdiri sifat hayat pada zat Allah Ta'ala. Disebut saja itu zat Allah Ta'ala, maka adalah zat, adalah sifat hayat. Adanya sifat hayat tersebut menjadikan hidupnya semua sifat-sifat kesempurnaannya. Kita ini nampak hidup, tanda isyarat kepada Dia yang hidup. Hidupnya pula bukan hidup yang qadim. Melainkan Dia yang tetap hidup, yang kekal selama-lamanya, mentadbir sekalian makhluknya, yang kekal selama-lamanya, mentadbir sekalian makhluknya. Mentadbir, mengurus, menyelenggara dan sebagainya. Termasuklah sekarang yang kita duduk di dalam ni. Fa'il kelakuan kita, cara kita duduk, bermacam-macam. Walaupun saya tak nampak. Nampaklah muka ni, ada muka-muka. Tapi semua tuan-tuan dan puan-puan semua nampak saya bercakap. Semuanya itu. Yang tidak mengantuk. Yang tidak mengantuk, usahakan tidur. Maknanya dia tetap hidup. Yang memiliki segala yang ada di langit dan juga yang ada di bumi. Siapa cakap? Allah Ta'ala cakap.
sampai kepada Nabi Muhammad SAW, sampai kepada kita. Itulah sifat Nabi. Disampaikannya kepada kita. Siapa itu Allah Ta'ala? Maknanya sifat sidik, amanah, tabligh, fatonah tu. Sampai kepada kita. Bahawasanya Allah Ta'ala memiliki segala yang ada di langit dan segala ada yang di bumi. Pastilah sekarang membangkitkan hati dan perasaan kita, kita nampak sekarang. Rumah besar aku, kereta besar aku, pangkat darjat besar aku, semuanya itu atas milik Allah Ta'ala. Dianugerahkannya kepada kita. Dikurniakannya kepada kita. Apakah kita tu kita punya? Ataupun dia punya? Barulah datang kita tu menjadi amanah. Amanah itulah sifat Nabi. Diamanahkan oleh Allah SWT tentang semua sekali, anak-anak dan isteri. Telah ku amanahkan anak-anak dan isteri kepada kamu, pada si suami. Amanah. Tiada sesiapa yang dapat memberi syafaat pertolongan. Tak ada. La ilaha illallah. Jadi, di dalam kita mengatakan la ilaha, tiada Tuhan, hakikat di dalam maknanya tidak ada yang memberi syafaat. Dalam hati mengatakan hanya Allah. Apabila sebut Allah, barulah nampak sifat istigna itu, sifat kaya Allah Ta'ala. Beritahu pada hati itu. Hanya yang memberi syafaat hanya Allah. Di sisinya, melainkan dengan izinnya. Melainkan dengan izinnya. Makna pertolongan tadi diberi kepada hamba-hamba, kepada makhluknya kecuali dengan izinnya. Siapa yang mendapat keizinan ni? Itulah syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syafaatnya paling besar apa? Janji baginda Rasulullah SAW, barang siapa mendoa aku selepas azan, maka berhaklah dia mendapat syafaat aku. Itu pasalnya. Dalam TV, dalam radio, tetap ada tentang doa selepas azan. Itu tanda kerajaan kita betul-betul mengambil tahu akan perkara tersebut. Bukan dia nak taruh suka-suka fadilat di situ baca doa tersebut. Bukan. Jadi tanyalah diri tu kalau nak syafaat. Selepas azan, selepas qomat. Allahumma rabba hazihi da'wati tammah wa salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadinin wasilata wal fadilah. Seterusnya. Berhaklah mendapat syafaat Rasulullah. Baru datang syafaat-syafaat lain. Yang mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan juga apa yang ada di belakang mereka. Sedang mereka tidak mengetahui sesuatu pun daripada kandungan ilmu Allah. Melainkan apa yang Allah kehendaki memberitahu kepadanya. Kita tak tahu pun. Kita tidak tahulah. Hati mengata hanya Allah saja yang mengetahui. Di depan aku, di belakang aku, di atas aku, di bawah aku, semuanya hanya Allah saja yang mengetahui. Melainkan yang dikurnia oleh Allah Ta'ala. Apa dia? Itulah ilmu Al-Quran yang diberitahu kepada kita. Itulah yang kita nak beriktikad. Al-Quran tu memberi petunjuk kepada kita. Luasnya kerusi Allah. Ilmunya dan kekuasaannya. Luasnya kerusi Allah, iaitu ilmunya dan kekuasaannya. Tidak ada ilmu melainkan ilmu Allah. Tidak ada kuasa melainkan kuasa Allah. Itu tasdik pada hati. Tetapkan pada hati. Baru dia maujud sentiasa dalam hati. Meliputi langit dan bumi. Meliputi langit dan bumi. Apa dia? Ilmu dan kekuasaan Allah.
Jadi apabila kita mendirikan solat, sembahyang, pasti kita tu sedar bahawasanya aku saksi sekarang perbuatan aku sembahyang adalah perbuatan Allah, adalah perbuatan ilmu Allah. Nampak ilmu Allah menguasai diri aku. Itulah tauhid kepada Allah. Dan tiadalah menjadi keberatan kepada Allah menjaga serta memelihara kedua dia. Menjaga dan juga serta memelihara keduanya, langit dan juga bumi. Dan dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-255. Jadi ayat tersebut menunjukkan kepada kita semua jelas dan terang bahawasanya kita tidak ada sesuatu pun yang ada melainkan Allah. Sebab itulah kita menyembah Allah. Sebab itulah kita mentauhidkan Allah. Sebab itulah kita bergantung kepada Allah. Sebab itulah kita percaya kepada Allah yang menghidup mematikan kita. Sebab itulah. Sebab dia bersifat kaya. Yang lain tu berkehendak kepada dia. Berkata, Subhanallah. Ilahana ya Rabbana. Subhanallah. Maha suci Allah. Ya Rabbana, Tuhanku. Maha suci Allah. Maha suci apa? Daripada kekurangan. Daripada kekurangan. Maknanya sempurna sifat dia. Cuma jalan kita nak kenal, jalan nak kenal kepada Allah ialah 20 sifat. Itu yang terkandung di dalam kalimah La ilaha illallah. Sifat 20 itulah kalimah La ilaha illallah. La ilaha illallah tu ketahuilah wahai Muhammad, itu jalan atau cara kita nak kenal Allah. Allah tu dah bersifat sempurna, maha suci pada kekurangan. Bukan Allah Ta'ala tu bersifat 20 sifat saja. Cuma jalan nak kenal dia. Daripada mazhab Al-Imam Al-As'ari dan Al-Imam Al-Maturidi, 20 sifat. Nak kenal zat yang bersifat sempurna tadi. Dan maha suci pada kekurangan tadi. Kalau kita kenal, kita pun mentauhidkan dia, beribadah kepada dia. Tunduk patuh kepada dia. Tahulah kita seluruh seisi alam, semuanya tunduk patuh kepada dia. Bukti? Alam manusia. Kita bersemayang. Manusia itu merupakan alam. Tapi tanda kekuasaan Allah. Kita maknanya ilmu Allah menundukkan kita tu manusia. Tunduk, sujud, rukuk dan sebagainya. Jadi diharapkan kepada semua jemaah sentiasa hidup di dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barulah dikatakan kita itu berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya nak meneruskan, masa kita ada lagi 5 minit. Jadi saya bagilah peluang kepada semua jemaah untuk nak bertanya. Sebab kita mengaji. Bukan sekadar saya itu bersarah saja di depan. Kalau berceramah bersarah tu lain. Ini kita mengaji. Jadi kalau ada sesuatu kemuskilan, bolehlah bertanya. Jadi seserahkan pada pengurusi, insya-Allah. Silakan, kalau ada jemaah yang nak bertanya, ambillah kesempatan bertanya Ustaz.
Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak ucapkan terima kasihlah kat Ustaz malam ni sebabnya saya selalu dengar ada orang beritahu walaupun kita beribadat macam mana pun kalau tak ada kasih sayang rahmat Allah, ibadat kita tu macam sia-sia Ustaz. Ya. Jadi berzikir keluar, dia cakap kat saya, berzikir keluar air mata darah sekalipun kalau tak ada rahmat dan kasih sayang Allah, jika kita tak ke mana Ustaz. So terima kasih banyak-banyak Ustaz untuk malam ni. InsyaAllah. Jadi saya simpulkan pendek lah. Ya dah. Itulah yang saya katakan tadi. Kita beramal dan beribadah kepada Allah. Dan juga kita berzikir kepada Allah. Atas taufik hidayat Allah Ta'ala. Maknanya aku beribadah kepada Allah adalah atas taufik hidayat Allah Ta'ala. Taufik hidayat Allah Ta'ala itu dikurniakan kepada kita, itu merupakan tanda kasih dan sayang dia kepada kita. Jadi hakikatnya apa? Aku berbuat amal dan beribadat adalah dengan kasih sayang Allah kepada Allah. InsyaAllah. Baik, ada apa-apa lagi? Ada apa-apa lagi nak kita kongsi bersama? Itu tadi itu kongsi bersama maknanya. Assalamualaikum Ustaz. Ya, sama. Saya tengok yang berkelip-kelip tu, oh Noreni Mokhtar. Yalah, ya. Pada saya ilmu fiqh ni susah nak faham. Tapi malam ni saya sangat faham. Cukup kalau saya katakan Allah itu maha suci dan maha sempurna. Itu je. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semua baik itu adalah datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada tuan-tuan dan puan-puan semua. Kepada saya betul-betul bersyukur kehadrat Allah SWT. Berterima kasih kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kurniakan saya pengetahuan, pengalaman dan keyakinan. Dan saya tidak menyembunyikannya. Saya sampaikan kepada tuan-tuan dan puan-puan semua. Jadi mudah-mudahanlah semua jemaah dirahmati dan diberkati Allah. InsyaAllah. Wallahualam. Baik, ada apa-apa lagi kita nak kongsi bersama? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Macam ada satu keadaan tu kan, kalau macam contoh, kita diuji dengan sesuatu kegagalan yang dia repetitif, dia berterusan. Macam lepas kita nak buat sesuatu tu tapi gagal. Tapi orang kat sekeliling kita macam menghakimi. Dia kata macam, kau tak usaha, kau tak cukup usaha, kau macam tak buat apa-apa. Macam mana kita nak fahamkan yang sesuatu tu tak jadi sebab masih belum lagi kehendak Allah tu. Allah masih belum berkehendak untuk saya buat sesuatu tu. Untuk menjayakan saya untuk buat sesuatu tu. Dia macam datangkan halangan, contoh dengan kereta aksiden lah, dengan inilah, itulah. Ada je halangan yang menyebabkan saya tak boleh bergerak macam tu. Tapi masyarakat macam ataupun orang sekeliling akan kata, kau tak berusaha, kau macam ni, kau macam tu, kau malas. Macam-macam orang cakap. Tapi saya percayalah yang macam Allah tu belum berkehendak sebabnya bila saya baru nak buat tu adalah halangan ini, halangan itu macam tu. Macam mana saya nak terangkan dengan orang? Macam mana nak cakap yang Allah belum masa yang Allah berkehendak untuk saya buat sesuatu tu macam tu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya faham. Apa yang Puan buat, apa yang dikata oleh orang sekeliling adalah benar. Yang pertamanya, kita cuba tetapi tak menjadi.
orang sekeliling masih berkata, minta kita cuba dan usaha. Tidak ada sesuatu pertolongan, petunjuk. Kan tadi, melainkan petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya kita kurang muhasabah. Kita kurang memeriksa diri untuk nak mengelakkan gagal. Jadi kita kena periksa diri kekurangan kita. Petunjuk Allah Ta'ala bagi tahu tak cukup lagi, ada segi kekurangan tu. Kita tidak mengapakan kawan teman kita sebagai. Dia sendiri pun tak tahu apa kelemahan kita dan semua. Contohnya lah, katakanlah kita melakukan sesuatu perbuatan maksiat. Siapa yang tahu? Hanya kita saja yang tahu. Jadi maknanya kita tu belum nak bertobat. Kita tahu dah kelebihan bertobat. Kelebihan bertobat ni adalah diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila diampunkan, maknanya segala kesalahan-kesalahan kita tu Allah Subhanahu Wa Taala tarik balik. Baru nampak rahmat, baru nampak jalan. Jadi itu dikatakan tadi tu, kalau kita tu sebagai orang tauhid, maknanya dia tetap bersangka baik kepada sekeliling dia. Sebab itu petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia terima. Kalau kurang lagi, tak tepat lagi, tu makna betul lah ni. Tapi kita kena banyak muhasabah. Muhasabah kita nak tilik sini, kita nak tilik, jangan aku dah cuba ini, bukan. Tapi nak tilik benda yang belum kita cuba untuk menjadikan kebaikan. Jadi, hakikatnya Allah Ta'ala sukakan kita. Sebab kita ada usaha, tidak ada putus asa. Jadi, harap dapat faham hakikat tersebut. InsyaAllah, ya. Saya faham tu. Maksudnya ada perkara yang mungkin saya kurang nampak dan saya kurang muhasabah daripada sudut yang kekurangan saya tu. Betul. Kan? Saya betulkan. Dan saya Betul sendiri pun kan? tak tahu. Yang tahu je, saudari Ya, saja yang tahu. Yeah. Jadi, kalau benda tu, katakan kita jangan pandang benda yang baik tu, kita pandang kelemahan kita tu, kekurangan kita, kejahilan kita. Jadi, itu yang kita nak perbaiki. InsyaAllah, kita akan berjaya. InsyaAllah. Wallahualam. Terima kasih Ustaz. Sama, insyaAllah. Baik, ada apa lagi kita nak kongsikan bersama? Okay, Assalamualaikum Ustaz. Ya. Saya nak bertanya mengenai tadi yang Ustaz cakap, kita ni untuk belajar tauhid ke apa ke kena berguru kan. Ya. Tapi lagi satu, kita kena yang berguru yang kata bersanad ke tarikat tu, itu yang saya nak tahu, adakah kita dari segi macam bersanad yang Tempat ambilan. Kita untuk kan kita berguru untuk ke jalan Allah. Lagi masih nak tanya, adakah kita perlu mengambil maksudnya berguru, maksudnya bersanad lah. Dan itulah kita dapat tempat sandaran kita tu untuk berguru. InsyaAllah. Baik, saya dah faham. Ya. Baik. Apa kan? Betul. Mana perbezaan antara kita itu macam beri lebih. Okay. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya berguru dengan guru saya. Guru saya ni tauhid bernama Muhammad bin Rafi'i. Dia ni bekas ataupun keluar daripada sekolah pondok Batu 20 Perak kata salah tempat dia. Jadi dia pun berguru juga. Dah duduk dalam sekolah pondok tu. Maknanya dia berguru lah sampai kepada Rasulullah SAW. Itu dinamakannya sanad. Jadi sekarang semua sekali duduk mendengar pengajian saya. Itu maknanya
Puan berguru dengan saya. Tempat ambilan kita, kitab akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi kalau orang bertanya, siapa guru kamu? Guru saya Ustaz Haji Abdullah bin Tuda. Jelas. Dia bawa kitab apa? Bawa kitab akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Habis. Habis dah. Tak ada dah tu. Jadi, Puan bersanad kepada saya. Saya bersanad pada guru saya. Macam itulah dikatakan. Kalau di dalam tarikat, begitu juga. Guru tu mengajar kita berzikir. Jadi, kita ingat kepada guru. Kita ingat pengajaran dia. Itu dalam tarikat. Maknanya dia ajar kita tentang zikir lataif 5,000 misalnya dalam tarikat Naqsabandi. Kemudian kita pun mengingatkan guru, maka kita ingat pengajian dia, pelajaran dia, kita pun berzikirlah kepada Allah. Maknanya kita tu bersanad kepada guru tersebut. Guru kita dalam tarikat apa dinamakannya? Iaitu Rabitah. Atas Rabitah dinamakan iaitu itu apa namanya? Tadi ingat dah. Mana syekh dia tu. Sampailah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah bersanad. Itu dikatakan kita tu ada berguru. Ada tempat ambilan. Ambilan saya duduk ni dengan Ustaz Haji Abdullah. Dia rujuk kepada apa? Kitab ini. Itulah baiknya kita mengaji berkitab. Jadi tak ada keraguan lah. Ya. Wallahu a'lam. Baik. Terima kasih Ustaz. Jadi jangan risau, kita ni pun dalam bersanad juga. Bersanad. Kalau dia melalui daripada kitab ni, kita bersanadlah dengan kitab ni. Saya baca kitab ni daripada itu Mufti Negeri Sabah. Makna Mufti Negeri Sabah, dia bersanad pada guru dia, guru-guru. Sampailah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah sanad. Jadi tiap-tiap satu guru tu umpama seperti tiang elektrik. Sampailah kepada tu. Kita ni itulah gambaran dia. Assalamualaikum Ustaz. Saya nak kemungkinan lagi, saya tak faham ni. Ya. Adakah kita perlu, maksudnya kita kena ambil berguru ke Ustaz? Maksudnya yang utama. Itu saya nak tanya. Dari situ kita dapat misalnya bila saya tak faham Ustaz. Adakah kita perlu mengambil macamnya guru lah bertarikat? Adakah perlu kita ambil? Itu saya nak tanya. Okey, Assalamualaikum Ustaz. Baik, dia ada dua perkara daripada yang saya faham apa yang Puan cakap ni. Sebab ada di dalam pertanyaan tadi ada sebut tarikat. Ada juga dikatakan nak dia faham satu sudut adalah guru. Ya, guru. Guru ni dia umum. Jadi dia katakan apa? Guru ni yang mengajar satu perkara yang kita tidak tahu menjadi tahu. Mudah aja kepada saya. Itu guru lah. Ya tak? Jadi sesiapa pun itu guru. Tetapi apabila sebut tentang katakan aku berguru, pertama kalau dikatakan orang, aku bergurulah dengan orang tersebut. Katakan dengan Ustaz Haji Abdullah, itu berguru. Dan katakan kita buka kitab. Maknanya kita berguru dengan kitab tersebut. Berguru juga. Tetapi di dalam tarikat pengkhususan. Maknanya kita berguru dengan Rabitah tersebut. Maknanya dengan Rabitah. Maknanya kalau dalam tarikat Naqsabandi, maknanya kata kita berguru kepada tarikat tersebut. Berguru kepada Rabitah. Rabitah berguru kepada mursid. Mursid berguru kepada syekh dia. Jawapannya perlukah? Perlu berguru. Sebab apa? Guru tersebut menjadi petunjuk kepada kita. Hakikatnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma dilarang kita tu berfikir-fikir sendiri. Itu dilarang. Wallahu a'lam. Baik, ada apa pertanyaan? Saya rasa cukup sini kot. Kita boleh sambung lagi pasal perempuan semua nak sambung pada kelas pengajian lain lagi, insya-Allah. Jadi saya mengucapkan juga terima kasih
itu kepada kepada perempuan semua, apabila ada apa kata orang, pertanyaan ada itu semua menunjukkan ada kesan kepada perempuan semua. Saya bersyukur sangat kehadrat Allah SWT. Jadi yang baik itu adalah bagi Allah Ta'ala. Kita apa kekurangan itu ada kelemahan sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima warahmatullahi kasih Ustaz. wabarakatuh. Sama-sama. Malam ni Ustaz punya penerangan sangat jelas. Langsung. Terima kasih, Dek. Sama-sama. Terima Assalamualaikum. kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Ustaz. Terima Assalamualaikum. kasih Ustaz. Okay, sama-sama. Jadi sekat sama-sama untuk semua sekali lah sama-sama sebab Mohon Ustaz baca doa lah penutup, ya. baca doa penutup, Ya. tasbih kafarah Ya. dan surah Al-As sebagai menutup kuliah maghrib. Kebanyakannya berasa begitu hibah ni semua pakai sebab tu. InsyaAllah. Teruskan Ustaz. Ya, sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma a'dana li kulli haulin la ilaha illallah wa li kulli hammin wa ghammin masyaallah wa li kulli ni'matin alhamdulillah wa li kulli ridha'i wa sidatin as-syukrulillah wa li kulli ujubatin subhanallah wa li kulli dzambin astaghfirullah wa li kulli musibatin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa li kulli dikin hasbiyallah wa li kulli qada'i wa qadarin tawakkalna 'ala Allah wa li kulli ta'atin wa ma'siyatin la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal as innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Insya-Allah kita berjumpa pada masa dan waktu yang lain, insya-Allah. Terima kasih semua.